Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah Meja Puan Norzilah Haji Aziz selaku pensyarah bagi subjek BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 dan seterusnya kepada rakan-rakan PJJ UUM yang saya hormati sekalian. Saya mewakili kumpulan kami iaitu kumpulan 8 akan membuat pembentangan yang bertajuk Susunan Bendera di dalam Majlis Rasmi. Ahli kumpulan kami terdiri seramai 8 orang iaitu Ahmad Syahiwan bin Ahmad Buang, Muhammad Rizan bin Jeffrey, Muhammad Kasim bin Rahman, Nalini anak perempuan Ibrahim, Monaliza binti Awang Besar, Nur Atirah binti Muhammad Rauf, Siti Nur Najiha binti Zamuri dan yang terakhir adalah saya, Muhammad Azlan bin Mat Tayyib. Klip video yang dimainkan tadi menunjukkan satu majlis rasmi iaitu mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang diadakan bersama dengan menteri-menteri besar dan juga ketua-ketua menteri. Di sana kita boleh melihat terdapat susunan bendera di dalam majlis tersebut. Apa itu bendera? Apa itu majlis rasmi? Dan apakah yang dimaksudkan dengan susunan bendera di dalam majlis rasmi? Bendera membawa maksud iaitu sehelai ataupun sepotong kain yang mana di atasnya ada mempunyai corak, warna ataupun bentuk yang tertentu yang digunakan sebagai lambang bagi sesebuah entiti, organisasi dan juga sebuah negara yang berdaulat. Jenis-jenis bendera terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama, bendera kebangsaan ataupun bendera nasional yang melambangkan sesebuah kerajaan ataupun negara yang berdaulat. Yang kedua ialah bendera awam ataupun bendera sivil yang biasanya digunakan oleh organisasi bukan pemerintah. Yang ketiga ialah bendera perang, juga disebut sebagai panji dan seringkali digunakan bagi tujuan ketenteraan. Yang keempat ialah bendera antarabangsa, melambangkan badan-badan di peringkat antarabangsa yang selalunya ada pelibatan daripada negara asing. Majlis rasmi. Majlis rasmi merupakan suatu majlis formal yang mempunyai tata cara serta protokol yang tertentu yang mana perlu dipatuhi termasuklah dari segi susunan bendera. Majlis-majlis rasmi terbahagi kepada 5 iaitu yang pertama, majlis penuh istiadat, contohnya Pertabalan Sultan ataupun yang di-Pertua Negeri. Yang kedua ialah majlis rasmi dan formal, contohnya seperti jamuan makan malam oleh Perdana Menteri bagi meraikan pemimpin negara luar yang datang melawat Malaysia. Yang ketiga ialah majlis rasmi dan tidak formal, contohnya majlis anjuran kerajaan yang tidak banyak mempunyai protokol. Yang keempat, majlis tidak rasmi tetapi formal, contohnya perasmian sesebuah kilang yang baru oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Kabinet. Yang kelima, majlis tidak rasmi dan tidak formal, contohnya seperti majlis anjuran organisasi yang bukan kerajaan. Pengeluaran arahan susunan bendera di dalam majlis rasmi. Unit Majlis Rasmi Kerajaan, Badan Istiadat dan Urusan Persidangan Antarabangsa adalah sebuah organisasi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk memantau berkaitan pemantauan dan isu berkaitan susunan bendera dalam majlis rasmi. Ditubuhkan pada tahun 1900 sebagai cawangan istiadat dan diletakkan di bawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Jabatan Perdana Menteri. Dan pada tahun 1989, cawangan istiadat ini telah ditarik kepada bahagian istiadat. Dan secara pada 1 Januari 1996, bahagian istiadat ini telah digabungkan dengan unit urusan antarabangsa dan digelar secara rasminya sebagai BUPA, iaitu bahagian istiadat dan urusan persidangan antarabangsa. BUPA juga adalah merupakan pengeluar arahan bagi susunan bendera dalam majlis rasmi dan bertanggungjawab membina dan membuat kemaskini perubahan susunan tersebut berdasarkan perkara 70 Pembelangan Malaysia, Pembelangan Sekutuan Malaysia dari masa ke semasa. Arahan susunan ini dikeluarkan secara rasmi melalui surat pilihan am
Dan terbaru pada 1 Mei 2021, beliau telah mengeluarkan kemas kini yang terbaru berkaitan susunan ketua bendera dan berproses sehingga kini. Keturunan susunan tersebut adalah diberikan berdasarkan pada tarikh pertabalan menjadi raja dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Negeri dan akan berubah berdasarkan sebarang pertukaran disebabkan adanya pertabalan atau pelantikan yang terbaru. Fungsi dan utama objektif BIOPA ialah pertama, merancang, menyelaras dan melaksanakan semua acara rasmi kerajaan seperti Sambutan Hari Kebangsaan, ulang tahun Kepatuhan Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong, Sambutan Hari Pahlawan serta acara lain yang telah ditetapkan oleh unit Majlis Rasmi Kerajaan. Kedua, merancang, menyelaras dan melaksanakan semua acara lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke negeri-negeri dan juga ke luar negara serta lawatan para pemimpin luar negara ke Malaysia. Ketiga, memberikan khidmat nasihat berkaitan susunan dan protokol juga adat istiadat bagi majlis utama kerajaan yang dianjurkan oleh jawatan majlis rasmi kerajaan dan semua jawatan kerajaan serta membantu pihak bukan kerajaan dalam proses penganjuran majlis-majlis dihadiri oleh pemimpin negara. Dan keempat, memastikan pelaksanaan majlis rasmi kerajaan berjalan dengan teratur dan sempurna serta berkualiti mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Rujukan susunan keutamaan. Terdapat 3 rujukan susunan keutamaan yang perlu diambil perhatian oleh penganjur majlis bagi menentukan penggunaan bendera dan susunan bendera di dalam sesuatu majlis. Rujukan-rujukan ini telah dipersetujui semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Mei 2006. Susunan keutamaan ialah satu senarai di mana susunan kekanan di antara pelbagai golongan masyarakat disenaraikan dan susunannya perlu dipatuhi dalam penganjuran majlis. Kegagalan mematuhi susunan ini akan mendatangkan implikasi dan kesan buruk seperti akan merendahkan martabat pegawai dan tetamu-tetamu yang hadir. 3 rujukan susunan keutamaan tersebut adalah seperti berikut. Susunan keutamaan persekutuan, susunan keutamaan negeri, dan susunan keutamaan bersama persekutuan dan negeri. Susunan bendera Malaysia dan negeri-negeri yang digunakan dalam majlis rasmi perlulah disusun mengikut susunan keutamaan berdasarkan perkara 70 Perlembagaan Persekutuan. Susunan bendera-bendera ini adalah tidak tetap dan boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa berdasarkan perubahan susunan keutamaan persekutuan. Oleh yang sedemikian, mana-mana pihak yang menjadi penganjur kepada sesuatu majlis rasmi perlulah sentiasa cakna, peka dan ambil tahu berkenaan arahan-arahan, panduan dan maklumat terkini berkaitan susunan bendera di dalam majlis rasmi. Perkara 70 di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah merujuk kepada susunan keutamaan persekutuan dan ia menyenaraikan berkenaan keutamaan Raja dan Yang di-Pertuan Negeri. Terdapat 2 fasal yang dinyatakan di dalam Perkara 70 Perlembagaan Persekutuan, iaitu fasal pertama. Ia menyatakan bahawa tertakluk kepada keutamaan Yang di-Pertuan Agong dan isterinya, Raja dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain dan setiap Raja atau Yang di-Pertuan Negeri hendaklah di dalam negerinya sendiri diberi keutamaan daripada Raja dan Yang di-Pertuan Negeri yang lain. Fasal kedua. Fasal kedua menyatakan bahawa tertakluk kepada fasal pertama, Raja hendaklah diberi keutamaan daripada Yang di-Pertuan Negeri dan antara mereka sendiri mengikut tarikh mereka menjadi Raja dan Yang di-Pertuan Negeri hendaklah antara mereka sendiri diberi keutamaan mengikut tarikh mereka dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri. Dan jika Yang di-Pertuan Negeri dilantik pada hari yang sama, maka yang lebih tua hendaklah diberi keutamaan daripada yang lebih muda. Susunan penuh bendera-bendera mengikut keutamaan ialah: pertama, bendera Malaysia jalur gemilang. Diikuti yang kedua ialah bendera negeri-negeri mengikut kekananan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Negeri. Seterusnya yang ketiga ialah bendera wilayah persekutuan. Yang keempat ialah bendera kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Yang kelima, bendera pertubuhan dan persatuan, dan yang terakhir ialah bendera syarikat.
Semua susunan ini akan mengalami perubahan sekiranya berlakunya sebarang pertukaran keutamaan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Negeri disebabkan adanya pelantikan baharu. Susunan keutamaan bendera yang terkini telah dikeluarkan oleh Bahagian Istiadat dan Urustia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri, dan susunan ini telah diguna pakai bermula 1 Mei 2021. Di dalam susunan ini, susunan kedudukan bendera nombor 2 ialah merupakan kedudukan bendera tuan rumah yang menganjurkan majlis. Susunan keutamaan terkini adalah seperti berikut. Pertama, bendera Malaysia, jalur gemilang. Kedua, negeri Terengganu. Ketiga, negeri Perlis. Keempat, negeri Selangor. Kelima, negeri Sembilan. Keenam, negeri Johor. Ketujuh, negeri Kelantan. Ke-8, negeri Perak. Ke-9, negeri Kedah. Ke-10, negeri Pahang. Ke-11, negeri Sabah. Ke-12, negeri Sarawak. Ke-13, negeri Melaka. Ke-14, negeri Pulau Pinang. Ke-15, wilayah persekutuan. Seterusnya, bendera kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Seterusnya, bendera pertubuhan dan persatuan. Dan yang terakhir, bendera syarikat. Susunan bendera berdasarkan kekananan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja mempunyai kekananan yang perlu diambil kira. Kekananan tersebut biasanya dibuat ataupun dipilih berdasarkan kepada tarikh pelantikan raja ataupun yang di-Pertua Negeri ke jawatan tersebut. Manakala jika terdapat raja ataupun yang di-Pertua Negeri dilantik pada tarikh yang sama, maka kekananan tersebut akan diberikan kepada raja ataupun yang di-Pertua Negeri yang lebih tua. Perubahan susunan kekananan ini boleh berlaku bila-bila masa sahaja dan tanpa dijangka. Contohnya, jika ada kemangkatan ataupun kematian sama ada raja ataupun yang di-Pertua Negeri tersebut. Sekiranya berlaku sebarang perubahan, maka Bahagian Istiadat dan Urustia Persidangan Antarabangsa BIUPA perlu membuat kemaskini dan kepada mana-mana pihak yang mahu menganjurkan majlis rasmi perlulah sentiasa membuat semakan kepada pihak BIUPA. Seterusnya adalah kaedah penyusunan bendera bagi majlis-majlis rasmi. Cara penyusunan ini adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis majlis rasmi dan juga tempat majlis tersebut diadakan. Bagi majlis-majlis kebesaran persekutuan seperti Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, bendera Malaysia akan diletakkan di sebelah kiri dan bendera negeri di sebelah kanan bagi kibaran 3 tiang berbeza. Bendera Malaysia berada di tengah-tengah, bendera negeri di sebelah kiri diikuti dengan bendera jabatan, kementerian atau institusi di sebelah kanan. Seterusnya pula susunan bendera pada majlis hari-hari kebesaran negeri. Hari-hari kebesaran negeri bermaksud hari tersebut yang akan disambut oleh negeri-negeri tertentu sahaja. Contohnya, Hari Keputeraan Sultan atau mana-mana majlis yang disambut di peringkat negeri. Bagi majlis-majlis tertentu ini, bendera Malaysia akan berada di sebelah kanan, manakala bendera negeri pula akan berada di sebelah kiri. Untuk kibaran 3 tiang, bendera Malaysia akan berada di sebelah paling kiri, diikuti dengan bendera negeri dan sebelah kanan pula bendera jabatan, kementerian atau mana-mana swasta. Bagi majlis rasmi yang melibatkan negeri di Malaysia pula, susunan bendera negeri-negeri secara sebaris dan kekananan bermula dari tengah, iaitu bendera Malaysia akan berada di tengah-tengah dan susunan bendera negeri-negeri akan dibahagikan secara dua. Susunan bendera boleh juga disusunkan mengikut bendera negeri-negeri secara sebaris dan kekananan, iaitu bendera Malaysia akan berada di paling kiri. Seterusnya adalah kaedah penyusunan bendera bagi majlis rasmi antarabangsa.
Untuk lawatan rasmi Perdana Menteri atau kerajaan negara luar ke Malaysia, bendera Malaysia hendaklah berada di sebelah kanan, manakala bendera negara pelawat berada di sebelah kiri. Bagi majlis perundingan atau majlis mesyuarat antara dua negara, bendera Malaysia juga perlu diletakkan di sebelah kanan, manakala bendera negara pelawat diletakkan di sebelah kiri, termasuklah bendera kecil yang berada di atas meja. Untuk majlis rasmi antarabangsa yang dihadiri oleh lebih daripada dua negara, bendera negara tersebut perlu disusun secara sebaris mengikut abjad. Bagi penyusunan bendera untuk majlis kejohanan sukan pula, dalam perarakan yang memerlukan bendera berada sebaris dari hadapan ke belakang, bendera Malaysia hendaklah berada di baris pertama dan diikuti oleh bendera lain di bahagian belakang. Untuk perarakan yang memerlukan bendera-bendera berada di barisan pertama, bendera Malaysia hendaklah berada di bahagian tengah di antara bendera negeri dan juga bendera lain-lain. Semasa kejohanan sukan berlangsung, terdapat dua kedudukan bendera Malaysia. Yang pertama, bendera Malaysia hendaklah berada di sebelah kanan pentas, dan yang kedua adalah bendera Malaysia perlu berada di bahagian tengah-tengah antara bendera kontingen. Sekiranya bendera perlu diletakkan secara terbentang semasa perarakan, kepala bendera hendaklah berada di barisan hadapan dan berada di sebelah kiri para pemegang bendera. Susunan bendera dalam majlis rasmi sudah semestinya berkait rapat dengan garis panduan pemasangan bendera kerana ia adalah satu formaliti yang menunjukkan imej semua aspek dalam secara keseluruhan. Jabatan Perdana Menteri telah menetapkan beberapa garis panduan agar penggunaan bendera Malaysia iaitu jalur gemilang sentiasa dihormati oleh rakyat Malaysia. Antaranya adalah bendera hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Bendera yang dipasang secara menegak sekiranya berkedudukan statik atau tidak berkibar harus dijauhi. Walau bagaimanapun dibolehkan memasang secara menegak sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak iaitu flatline, dan selain itu penggunaan bendera dalam bentuk pelbagai seperti pakaian dan sebagainya perlu dielakkan kecuali semasa sambutan bulan kemerdekaan dan jangka masa penggunaannya adalah terhad. Di samping itu, garis panduan pemasangan bendera yang ditafsirkan sebagai merendahkan martabat jalur gemilang seperti alas meja, kain tudung, payung, songkok, topi, tuala mandi, alas cushion dan sebagainya perlu dielakkan kerana hal ini akan menjadi sesuatu kesalahan. Jadi penggunaan bendera dalam pelbagai gaya dan bentuk seperti iklan dalam tujuan mempromosi sambutan bulan kemerdekaan juga dibenarkan asalkan kreativiti tersebut tidak ditafsirkan sebagai menghina bendera. Garis panduan pemasangan bendera adalah termasuk dengan mengibarkan bendera yang telah uzur kerana ia akan menjadi satu kesalahan. Termasuklah bendera itu jika menjadi pudar warna atau koyak, itu perlu dielakkanlah. Dengan mengikuti garis panduan ini dalam majlis rasmi akan menunjukkan kehormatan rakyat Malaysia sangatlah tinggi. Bagi etika pemasangan bendera, bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkan bendera hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai sebelum menaikkan bendera adalah seperti berikut. Uji tali bendera bagi memastikannya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau tidak tentu kibarannya. Mereka yang menaikkan dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaikkan dan menurunkan bendera dengan tertib ialah secara perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya terlebih dahulu dan kemudian diturunkan semula sehingga separuh tiang. Memastikan bendera tidak diletakkan di tanah semasa hendak menaikkan bendera.
Juga tidak dibiarkan melirik ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila bendera sampai ke bawah. Selepas menggunakan bendera, bendera hendaklah dilipat dan disimpan dengan baik di tempat tertentu. Bendera hendaklah dikibarkan terus-menerus iaitu secara semalaman sekiranya hari berikutnya adalah hari kebesaran persekutuan atau negeri yang ditetapkan bendera dikibarkan melintang. Sebagai kesimpulannya, penggunaan bendera di dalam majlis rasmi adalah sangat penting dan ia tidak dapat dipisahkan. Setiap bendera mempunyai identiti tersendiri dan ia merupakan lambang-lambang kebanggaan dan kebesaran negara yang perlu dijaga dan sentiasa dihormati oleh seluruh rakyat Malaysia. Tata cara penggunaan bendera dalam majlis rasmi adalah berdasarkan arahan-arahan semasa yang dikeluarkan. Penganjuran majlis rasmi perlulah sentiasa mematuhi protokol yang telah ditetapkan bergantung kepada jenis-jenis majlis rasmi yang dianjurkan. Terdapat pelbagai jenis bendera yang digunakan di dalam majlis rasmi. Antaranya ialah bendera kebangsaan, bendera awam, bendera perang, bendera antarabangsa dan lain-lain lagi. Susunan keutamaan bendera di dalam majlis rasmi adalah sangat penting dan susunan tersebut perlulah mematuhi arahan semasa yang telah ditetapkan. Susunan bendera adalah merujuk kepada Perkara 70 Perlembagaan Persekutuan mengenai susunan keutamaan persekutuan. Maka dengan itu, susunan keutamaan bendera tidak akan kekal dan akan berubah mengikut perubahan susunan keutamaan persekutuan apabila berlakunya pertabalan atau perlantikan baharu menjadi raja atau yang di-Pertuan Negeri. Bagi penganjuran majlis rasmi, pihak penganjur perlu sentiasa peka dan mematuhi segala panduan dan arahan terkini berkaitan pelaksanaan majlis rasmi, susunan keutamaan bendera, cara pemasangan dan pengendalian bendera, cara mempamer bendera serta cara penggunaannya. Arahan dan panduan terkini akan dirujuk daripada bahagian Istiadat dan Urustia Persidangan Antarabangsa BIUPA Jabatan Perdana Menteri, dan susunan keutamaan bendera yang terkini telah dikemas kini dan telah diguna pakai bermula 13 November 2021.